Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Anda bersama dengan kami Al-Kuliah TV3 sekarang ini, dan kita seperti biasa pada hari Jumaat, setiap petang Jumaat 5 sampai 6 petang kita akan bersiaran secara langsung dari studio Sri Pentas TV3. Jadi tuan dan puan-puan, kami mengharapkan anda ceria, anda gembira dan anda bahagia selalu, insya-Allah. Tidak ada malapetaka, tidak ada derita yang menimpa kita. Insya-Allah dengan senyum sepanjang masa tanpa perlu sepatah dua kata pun, kita senyum je, insya-Allah hati kita pun akan turut gembira. Dan pada petang ini, petang Jumaat yang sangat mulia, apa kata kalau kita melihat lagi apakah yang patut kita dalami dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan dan sebagainya, supaya hidup kita lebih mekar dengan masyarakat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan jadi insan yang berguna. Kalau dibaling ke langit dia akan jadi bintang, baling ke laut dia akan jadi pulau, baling ke daratan dia akan jadi bukit yang hebat. Dan pada petang ini tuan dan puan-puan, kita akan bicara tentang topik yang memang selepas Syawal, lebih raya, memang topik inilah orang bincang. Bukan cerita bab kuih raya, bukan cerita bab apa ni, cerita bab haji. Tajuk kita ialah Pra Haji, bukan Pak Haji, Pra Haji. So bagi mereka yang akan menjadi tetamu Allah SWT, sama ada pada tahun ini ke, tahun depan ke, ataupun yang memang dah ada niat dah nak jadi tetamu Allah, tengoklah Al-Kuliah pada petang ini. Sebab barangkali inilah satu, orang kata apa, satu medan yang sangat sesuai untuk anda semua. Barangkali dalam kursus tidak ada benda dinyatakan, tapi pada hari ini dinyatakan secara detail ataupun secara mendalam oleh panelis kita. Dan tuan-tuan puan-puan, saya tidak keseorangan dalam studio pada petang ini. Saya bersama dengan satu bas ni agak-agaknya lah, ataupun dua bas ke, satu kapal laut barangkali, ya. Kelab Kebajikan dan Rekreasi Warga Pejabat Daerah Kuala Kangsar, ataupun nama manjanya Petanda. Assalamualaikum semua. Saya seronok tengok dia orang sebab bajunya macam baju raya. Kebetulan hari ini kan 29 Syawal, hari terakhir dalam bulan Syawal. Ya, jadi mereka pun rasa semangat nak, orang kata apa, nak tutuplah raya pada tahun ini dengan bajunya yang hebat. Syabas orang KK Kuala Kangsar, handsome-handsome, segak-segak, bergaya, cantik belaka, insya-Allah. Bolehlah kita tanda mana kita suka. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergikan penaja-penajanya, apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan siapakah panelis kita pada petang ini? Orang yang tak lain, tak bukanlah, ya, memang orang layak cerita bab haji ni. Sebab dia pun dah lama berada di tanah Saudi, di Mekah, Madinah. Orangnya tak bukan ialah yang berbahagia Sahibul Fadilah Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pensyarah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kelantan, ataupun nama manjanya Kias. Assalamualaikum Ustaz, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, orang berasal dari negeri Kelantan, Cik Siti Wan Kembang. Jadi itulah panelis kita. Dan penghargaan untuk siapa, ya, penaja hadiah kepada penonton dalam studio pada petang ini, ya, tak lain tak bukan ialah yang setia bersama dengan kita, produk Di Hatiku, yang memang terkenal dengan kismisnya, ada jusnya yang kata bagus untuk fizikal, untuk spiritual. Bolehlah anda lihat ada kopi gojinya untuk mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan sama ada individu ataupun keluarga. Berkat berkhasiat, rasanya pasti menyengat. Okey. Kita lihat lagi siapakah penaja kita hadiah untuk penonton dalam studio pada petang ini. Terima kasih kepada satu lagi ni, majalah Asuh dan juga majalah Anis. Asuh dan Anis memang setiap kata apa, setiap waktu bersama dengan Al-Kuliah lah, setiap minggu, sahabat minggu bersama dengan Al-Kuliah menampilkan buku-buku atau majalah yang sesuai untuk membina peribadi syakhsiah Muslim dan Muslimah yang hebat, bertakwa, beriman, berilmu dan beramal kepada Allah SWT. Okey, terima kasih, ya, kepada Galeri Ilmu Sendirian Berhad, mudah-mudahan diberkati Allah perniagaan anda, dan juga kepada Aifa Health Sendirian Berhad yang terkenal dengan orang kata apa, penawar untuk penyakit diabetes ataupun kencing manis. Jadi anda bolehlah lihat di kaca TV anda yang terpapar itu adalah satu produk dari Aifa Health Sendirian Berhad, dan anda boleh hubungi nombor yang terpapar di situ untuk mendapatkan penawar tersebut. Dan juga terima kasih kepada ni Bihun Sufi.
Ini yang memang makin popular sekarang ya, bihun sufi. Jadi untuk makluman anda semua, bihun sufi ini pembukaan pusat edaran bihun sufi di negeri Kelantan, Perak, Kedah, Pahang dan Selangor pada pertengahan bulan Oktober dan November. Dah buka dah pusat edarannya. Dan kepada usahawan-usahawan Muslim dan Muslimah yang berminat untuk menjadi pengedar daerah ataupun kawasan, SMS ke talian. SMS aja ke talian 019 300 7088. Sekali lagi ya, 019 300 7088 ataupun tengok Facebooknya Bihun Sufi, yang halal lagi suci. Terima kasih kepada Bihun Sufi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa kata kalau kita mulakan Al-Kuliah kita pada petang ini? Saya nak tanya yang bahagia panelis kita, Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, sebagai pembuka bicara Al-Kuliah pada petang ini, Doktor ya. Kalau kita lihat memang dalam surah Al-Imran ayat 97 menceritakan bahawa Allah Ta'ala mewajibkan orang Islam yang mampu, ayatnya mampu, liman istata'a ilaihi sabila, tu yang mampu, maka wajiblah dia pergi haji. Jadi persoalan mampu ni macam mana Ustaz? Sebab ada orang pernah tanya saya, sekarang tak mampu, memang sekarang tak mampu. Tapi kalau kita ambil pinjaman bank kan, kita buat personal loan ke, personal financing ke, mampulah bayar bulan-bulan. Tapi adakah menepati konteks mampu dalam ayat ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Fauzi selaku pengacara, para tetamu yang berada di studio bersama dengan saya pada petang ini, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita semua telah pun berada di akhir bulan Syawal pada tahun ini. Yang saya harap, saya kira insya-Allah taala sudah ada yang selesai daripada melaksanakan puasa Ramadannya dan puasa 6 sekaligus insya-Allah. Tapi yang saya bimbang juga, takut ada lagi. Bila kita tanya berapa hari lagi tak habis puasa 6, ada lagi yang jawab lagi 6 hari. Itu yang saya bimbang. Ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah, sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Fauzi tadi, apabila Allah SWT syariatkan perundangan Islam ini, bermula daripada syahadataini, dua kalimah syahadah yang kita ucap, kemudian diikuti dengan salat, puasa, zakat, dan diakhiri dengan rukun Islam yang kelima, iaitulah Hajju al-Baitul Haram, pergi haji ke Baitullahil Haram. Semua amal-amal ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai syarat, rukun dan perkara-perkara yang wajib yang mesti diketahui. Ini menunjukkan bahawa syariat Islam ini satu syariat yang anjal, satu syariah yang sesuai dengan masa, tempat dan di mana-mana saja. Tak kira bangsa, tak kira siapa. Kerana Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak taklif, tidak beratkan hamba-hambanya kecuali setakat kemampuan mereka. Jadi kita tengok, saya fokuskan kepada perbincangan kita dalam bab haji yang kita nak sebut hari ini, iaitulah tentang apabila disyariatkan haji, Allah Ta'ala sebut walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala telah fardukan haji ini ke atas orang-orang yang mempunyai kemampuan. Maka di sini, kemampuan di sini sebagaimana disebut oleh para alim ulama kita, ahli-ahli tafsir, para fuqaha mengatakan bahawa mampu di sini adalah mampu dari sudut dua. Kerana haji ini terlibat dengan dua ibadat, iaitu ibadat maliyah, ibadat dari sudut hartanya, dan ibadah badaniyah, ibadat tubuh badan. Jadi bagi orang yang sudah ada kemampuan dua-duanya, tubuhnya sihat, duitnya ada, maka orang ini telah diwajibkan ke atasnya mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Jadi kerana itulah, dalam istita'ah, kemampuan yang ada ini kita tengok pada seorang itu. Tubuhnya sihat, tapi duit tak ada. Maka orang ini tidak diwajibkan. Orang yang duitnya ada, tubuh pula tak sihat, maka orang ini pun juga tidak diwajibkan pergi sendiri, tetapi ada lagi tanggungjawab lain yang mungkin dia upah orang, dibadalkan dan sebagainya. Apa yang dipersoalkan hari ini, memang ramai orang yang bertanya dari kalangan muslimin dan muslimat, iaitulah tentang tawaran-tawaran yang dikemukakan
supaya kita berhutang kemudian kita pergi haji. Jadi apakah ini termasuk di dalam perkara yang diharuskan? Sedangkan berhutang itu nampak tak mampu, nampak pada zahirnya. Tetapi pihak bank beri hutang kepada kita kerana kita mampu. Itu satu persoalan. Saya kira lainlah sikit dengan isu muflisnya kad kredit, itu lain cerita. Kalau orang ni tak mampu, tidak layak mendapat pinjaman, mendapat tawaran yang diberi ini, tentulah mereka tak akan pergi. Maka di situ kita nampak keharusan yang mengatakan, pandangan yang mengatakan boleh kita berhutang tapi dengan syarat memang kita mampu. Orang ni yang mempunyai gaji yang tetap, masuk tetap, ahli perniagaan contohnya. Cuma dia tak cukup sikit lagi. Dia buat pinjaman dan dia pergi, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau orang yang memang tidak ada pendapatan yang tetap, bila dia pinjam duit, balik haji nanti, mungkin dia termasuk di kalangan orang yang muflis, orang yang akan hidup merempat, akan meminta sedekah kerana pergi haji, maka ini tidak boleh buat pinjaman semata-mata untuk pergi haji. Maka di situ kita nampak bahawa kita jangan terlalu ghairah. Setengah orang ni, tak apa, semua orang dah bagi pinjam, kita pergi ajalah. Tidak, setiap manusia tengok kepada kemampuannya, tengok kepada keadaan keuangannya. Jangan hanya kerana orang pergi kita nak pergi juga. Tidak. Allah Taala letakkan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu maksud istita'ah di sini. Banyak lagi lah perkara-perkara lain yang Ustaz Fauzi. Di antara istita'ah yang perlu kita ada, iaitulah dari sudut selain pada keuangan, masa bagi orang perempuannya ada rafqah, ada teman-teman yang salihah ataupun ada mahram yang sepatutnya. Jadi ada hari ini tambah satu lagi yang ditambah oleh para fuqaha semasa, iaitulah kuota. Masalah kuota haji pun kena kira juga. Hari ini orang dah mampu, sudah pergi daftar tapi tak masuk dalam kira-kira. Maka orang ini insya-Allah Taala tidak berdosa kalau tak pergi haji pada tahun tersebut kerana tidak terpilih masuk dalam rombongan yang dipilih untuk pergi pada tahun itu, insya-Allah Taala. Terima kasih Ustaz. Jadi nampaklah pada kita orang perempuan, kalau rumah harga rumah 100,000 mampu kita beli dengan bayar ansuran pada bank, ini kan pula haji yang 10,000 barangkali. Jadi Ustaz dah sebutkan tadi bahawa sebenarnya diharuskan, ya, pandangan-pandangan ulama menyatakan diharuskan untuk kita berhutang dengan bank, sebab bila kita berhutang tu mampulah tu, ya. Okey Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz tentang apakah sebenarnya kita sebut cerita prahaji ni, tetamu-tetamu Allah yang hebat ni, apakah persediaan yang paling penting yang patut ada pada diri kita Ustaz? Kadang-kadang yang paling penting bagi saya lah, niat tu kena penting juga, ya. Sebab ada orang Ustaz, dia pergi tu niatnya sebab nak dapat title Tuan Haji. Allah. Balik nanti dia kena panggil Tuan Haji tau. Marah dia, melenting tak panggil Tuan Haji. Jadi kadang persediaan niat dah tak betul. Dah kadang-kadang duit pun. Jadi barangkali Ustaz bercerita apakah persediaan yang paling penting sebelum pergi haji. Silakan doktor. Terima kasih pada Tuan Pengerusi. Persiapan tadi disebut dah secara isyarat bahawa yang paling penting sekali dalam mana-mana ibadah, bukan hanya haji, salat kita, puasa kita, zakat kita, yang penting sekali mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai juga orang duk fikir, dia kata, Ustaz, hati saya ni masih belum tenang lah, dia kata. Nanti saya pergi haji, balik nanti orang panggil saya haji, apa macam mana nak buat? Orang panggil jangan marah, jangan pula marah. Yang menjadi persoalannya seperti Tuan Pengerusi kata tadi, yang orang tak panggil haji, tak panggil hajah tu yang kita marah tu. Beli siap-siap dah dengan kopiahnya, dengan kain tudungnya, dengan tasbihnya, tiba-tiba balik tak panggil hajah balik. Simpan balik kain tudung, tak dibagi. Bagi tamar, bagi kurma ajalah orang ni, tak panggil hajah pula. Ini yang jadi cerita kita ya. Jadi yang kita naknya, kita pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara persiapan yang kita kena buat, saya rasa bagi jemaah yang akan berangkat sekarang, insya-Allah Taala mereka telah pun mengetahui cara-caranya. Yang pertama sekali ikhlas, yang kedua bekalan yang kita nak pergi itu adalah merupakan bekalan yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali guna duit-duit yang syubhah, yang tidak halal. Kerana nanti ini adalah merupakan ibadah. Perjalanan haji berbeza dengan pengembaraan kita ke mana-mana tempat dalam dunia ini. Kerana haji itu sendiri adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian persediaan yang ketiga yang perlu ada, iaitulah ilmu tentang perkara yang kita nak buat. Ramai yang saya perhatikan. Alhamdulillah, saya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di tanah haram, di dua tanah haram yang agak lama juga waktu saya belajar dulu. Dalam pemerhatian saya, kita nampak ramai jemaah yang kecundang tak dapat melaksanakan haji dengan baik kerana mereka tidak menghayati matlamat apa maqasidul hajj. Objektif melaksanakan haji tidak. Dia kata, kenapa Pak Cik Mat datang haji?
anak nak bawa pergi haji. Ada setengah yang muda-muda kawan-kawan aja. Ada yang suami isteri aja. Terbalik tuan-tuan. Memang ramai dalam kes ni isteri yang ajak suami suruh pergi. Dia kata ini pengakuan benar. Dia kata ustaz saya belum bersedia sebenarnya. Tapi oleh kerana orang rumah saya nak datang juga saya datang. Alhamdulillah sampai di sini bersedia pula. Jadi alhamdulillah lah dapat baiki lagi dia punya tu. Persiapan di sini iaitulah persiapan dari sudut ruhaniyah. Pengembaraan kita ini pengembaraan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingat satu hadis yang Nabi telah bercerita kepada Amr bin As. Nabi mengatakan ala innal hajja yahdimu ma kana qablah. Haji yang kamu lakukan itu menghapuskan dosa kamu yang telah lepas. Jadi kalau kita pergi dengan tidak ada persiapan, bila sampai di Mekah tak tahu nak buat apa. Bila sampai di Arafah pada hari yang begitu besar, Allah Taala turunkan kurniaan yang begitu hebat pada hari tersebut, kita tak tahu nak buat apa. Tengok orang, akhir sekali ikutlah ustaz yang baca doa tu ikut. Lepas habis tu pergi cari unta, pukul gambar dengan unta macam-macam. Jadi akhirnya balik orang lain, Ustaz Fauzi kata tak sebut haji. Saya tambah satu lagi, ini haji unta ada satu lagi. Di Arafah sibuk nak ambil gambar dengan unta, nak ambil gambar hari lain pun boleh. Oleh itu saya pada pandangan saya lah, persiapan yang paling tinggi dalam masalah ini iaitulah persiapan jiwa kita bagaimana nak menghayati apabila hidup di tanah haram nanti dan bagaimana menghayati kerana setiap amalan haji itu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila at-tawafu bil bait, dijadikan tawaf di Baitullahil Haram, sa'i di antara Safa dan Marwah, melontar jamrah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, semua tujuan itu liiqamati zikrillah, untuk menghidupkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi persiapan yang paling tinggi selain pada beg-beg tu saya tak ajar lagi dah. Saya yakin tuan-tuan dah beli beg dah siap dah. Yang nak pergi minggu depan pun beg dah kemas dah ke sekarang. Tapi yang kita nak hari ini cubalah baiki jiwa kita. Jiwa kita bagaimana nak menghayati supaya kita pergi nanti bila sampai di sana apa benda yang kita nak buat. Insya-Allah taala kita bincang selepas daripada ini. Terima kasih Ustaz. Banyak persoalan yang bakal kita ajukan Ustaz tentang berkaitan dengan prahaji ini. Apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua sebab setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Prahaji. Dan sebelum kita berangkat ke Tanah Suci Mekah, apa kata kalau kita berangkat ke Kuala Kangsar dahulu bersama dengan Kelab Kebajikan dan Rekreasi Warga Pejabat Daerah Kuala Kangsar ataupun KK. Daripada KK kita pergi ke UK, Umi Kalsum bersama dengan saya. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah dibolehkan wanita yang ingin mengerjakan haji mengambil ubat penahan haid? Minta penjelasan doktor. Okey, terima kasih Umi. Ini juga satu isu yang baru jugalah Ustaz sebab dah ada pil penahan haid. Sebab yalah nak pergi sana bukan senang, berpuluh-puluh ribu habisnya. Apa kata kalau kita makan pil ni? Okey, silakan Ustaz, doktor. Terima kasih kepada Puan UK. Ini soalan tentang wanita dan haidnya. Memanglah di antara soalan yang paling banyak kami pembimbing jemaah haji, ustaz-ustaz yang berada di Tanah Haram menerima soalan dan aduan tentang ini. Ada orang tu hari-hari tanya, 2 kali sehari pun ada. Jadi dalam perbincangan yang telah dijelaskan kepada kami oleh pihak perubatan, doktor-doktor pakar sakit puan ONG mengatakan bahawa seboleh mungkin jemaah wanita yang nak pergi haji jangan sekat laluan yang biasa dilalui. Kerana macam air jugalah. Air bila kita sekat laluan dia, maka dia akan melimpah sana sini, dia akan keluar ke sana, keluar masuk dalam rumah orang pun ada. Jadi kerana itu, saya yang pertama sekali saya nasihatkan, kita nak pergi haji, haji berbeza dengan umrah para bakal-bakal hajah sekalian ataupun hajah sendirilah. Umrah mungkin masa kita terhad. Sekejap, kita pergi Mekah 5 hari je. Kalau orang tu haid dia 7 hari, maknanya dia pergi umrah lalu Mekah tak boleh dapat umrah lah. Jadi bagi orang haji, masa kita cukup lama. 45 hari, 40 hari. Tolak kita ke Madinah 10 hari, mana kita ada 30 hari. Dalam masa 30 hari, banyak peluang untuk menyelesaikan masalah. Sama ada untuk menyelesaikan umrah, masalah tawaf haji. Dia haid ni hanya satu saja. Masalah tawaf je, masalah lain tidak jadi masalah. Masalah tawaf. Nak niat, nak pergi Arafah, nak pergi Mina, pergi Muzdalifah, tak ada apa-apa gangguan.
Bahkan lebih senang lagi. Orang haid duduk di Arafah, duduk di Mina, duduk di tempat yang begitu ramai. Satu khemah, satu maktab tu 2,000 lebih. Dia punya toilet berapa puluh buah je ada. Jadi lagi senang, dia tak payah beratur nak pergi ambil wuduk lagi nak apa. Dia tidur je kat dalam khemah tu. Itu lebih senang. Jadi masalah hukum, para fuqaha kata tidak jadi masalah. Kita makan ubat kerana masalah yang menghalang kita daripada puasa dan juga daripada haji, daripada tawaf itu, iaitulah apabila ada darah haid itu. Bila haid itu dihalang dengan ubat-ubatan, maka dia boleh terus nak sembahyang berapa puluh waktu di masjid boleh, nak tawaf boleh, kalau bulan Ramadan nak puasa boleh. Tapi yang jadi masalahnya bila disekat, lari dia punya kedudukan itu. Jadi inilah di antara aduan yang paling banyak yang saya dalam muzakarah haji pun pihak doktor sakit puan minta kita nasihatkan kepada para muslimah kita, jangan guna ubat ini kerana dia akan mencelarukan, dan memang mencelarukan. Kita sendiri ustaz pun celaru, entah tak macam mana nak jawab. Pagi tadi ada ustaz, tengah pukul 10 tak ada, petang ini ada pula. Habis saya dah tawaf tengah hari tadi. Macam mana kita nak buat? Sah tak sah tawaf? Itu banyak sekali timbul masalah itu terlalu banyak, dan kita kena ingatlah para bakal-bakal hajah sekalian, jangan sedih hati. Saya pergi Mekah ni ustaz, nak full, nak sembahyang hari-hari dekat masjid. Tak apa. Kita ada satu lagi dia panggil hadis pencen. Pernahkah kita dengar hadis pencen? Suatu hari dalam perjalanan Nabi SAW balik daripada peperangan Tabuk. Nabi mengatakan kami berjalan Tabuk ni jauh tuan-tuan, para penonton sekalian. Daripada Madinah ke Tabuk, jalan lebuh raya sekarang ni 700 km. Nabi pergi dengan untanya dalam keadaan panah di padang pasir. Tiba-tiba dalam perjalanan balik Nabi mengatakan, kita penat, kita letih. Tapi kamu kena ingat wahai para sahabat, ada sahabat-sahabat kita di Madinah, duduk di Madinah, tapi mereka bersama dengan kita mendaki bukit, turun lembah, turun wadi. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, haula'i fil Madinah, mereka tidur di Madinah, sama pahala dengan kita. Nabi kata, na'am, habasahumul uzur, kerana keuzuran mereka tak dapat datang. Puan-puan, bakal-bakal hajah, kalau hajah dah niat kita baik, memang nak pergi haji, memang nak pergi masjid, memang nak buat umrah, tapi terhalang dengan keuzuran yang telah diberi oleh Allah SWT, sedekah yang Allah beri pada puan-puan, pahalanya sama dengan orang pergi walaupun puan duduk di bilik hotel, insya-Allah taala. Jadi saya sangat menasihati para muslimah, para bakal hajah semua, jangan guna ubat ini. Mudah-mudahan perjalanan yang ada itu selamat, insya-Allah. Pada tahun ini saya insya-Allah taala saya nak dengar laporan daripada para petugas di Tanah Suci mengatakan kurang sikit risiko soalan ini, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Untuk hajah-hajah bakal hajah, elakkanlah guna pil penahan haid sebab dia akan lari aturannya. Ya, okey. Kita teruskan kepada Puan Suhaila, silakan ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah perkara-perkara yang dikhususkan hanya untuk wanita yang ingin mengerjakan ibadah haji? Okey, barangkali Ustaz lebih tahulah sebab Ustaz banyak membimbing jemaah haji dan hajah-hajah. Ustaz bercerita tentang perkara khusus untuk wanita ataupun hajah-hajah ketika ibadah haji. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Suhaila. Cuma saya tak tahu nak mula Puan Suhaila nak mula di mana. Kalau mula daripada negerinya, daripada Malaysia, khusus untuk wanita dia tak boleh pergi kecuali ada mahram di sana. Kemudian bila sampai di sana, tidak ada perkara khusus yang khas untuk wanita kecuali orang laki-laki boleh buat bila-bila masa, orang perempuan terhalang pada waktu tersebut. Tetapi kalau kita nak lihat dari sudut larangan ihram, maka ada yang khusus untuk laki-laki dan ada yang khusus untuk wanita. Larang ihram, contohnya orang laki-laki tak boleh tutup kepala. Orang wanita tak boleh tutup muka. Laki-laki tak boleh pakai stokin. Wanita tak boleh pakai sarung tangan. Itu dia panggil benda-benda khusus yang dalam larangan ihram. Adapun perkara-perkara lain dalam masalah salatnya, dalam masalah melontarnya, dalam masalah apa, sama saja. Kecuali seorang wanita itu yang uzur, yang tak mampu nak pergi sendiri, maka dia boleh diwakilkan. Itu saya yang ana faham daripada khusus tentang wanita dalam masalah haji itu, wallahu alam. Okey, insya-Allah lah dalam kursus-kursus haji ada dinyatakan dan boleh tanyalah lebih lanjut kepada mereka ya. Okey, kita teruskan kepada siapa yang akan tanya soalan lagi. Namanya Encik Hanafiah. Silakan Encik Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Salam. Jika ingin menunaikan fardu haji, kita hendaklah bebas dari segala masalah dan hutang agar dapat menunaikan ibadah dengan tenang. Bagaimana pula dengan individu yang penuh dengan masalah dan beranggapan dengan menunaikan haji
dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Minta komen doktor. Okey, terima kasih Cik Hanif. Barangkali Ustaz, saya nampak benda ni, mereka yang memang di Malaysia dah masalah lah. Dia dah gaduh dengan orang, dengan jiran tak baik, gaduh dengan kucing dan sebagainya, hutang orang tak bayar. Jadi orang pun dah marah kat dia pergi haji. Relax je. Jadi adakah barangkali di sana ada dugaan-dugaan tu akan timpa kat dia ke apa lagi Ustaz? Silakan Ustaz jelaskan. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi dan juga saudara Hanafiah. Jadi masalah tanggungjawab kita kena ingat. Manusia ni ada tanggungjawab dengan Allah SWT dan juga dengan makhluk, dengan manusia. Jadi kalau kita nak pergi haji ni memerlukan pada duit. Pergi dengan tabung haji habis 10,000, kalau masuk pakej banyak lagi. Sedangkan kita ada hutang dengan orang. Hutang yang segera. Hutang pun tak banyak, dalam 10,000 ya contohnya. Maka tuan diminta supaya bayar hutang orang tu dulu. Kerana kita tidak mampu kalau kita tak itu. Tapi kalau hutang yang berpuluh tahun ni, macam hutang rumah, hutang beli kereta, apa benda lain tu, itu hutang yang bertangguh. Kita ada untuk bayaran bulan-bulanan itu dikira sudah mampu. Jadi tentang orang yang nak melarikan diri daripada tanggungjawab ini adalah satu perkara yang salah. Jadi menunaikan hak manusia itu adalah merupakan satu tanggungjawab yang perlu disegerakan sekiranya benda itu adalah merupakan satu hutang yang segera. Jadi jangan kita kata tak apa saya pergi relax kat Mekah lah. Jadi orang ni saya tak naklah nak bawa cerita-cerita apa ni yang pelik-pelik yang ajaib. Ramai orang tanya. Dia kata Ustaz, soalan yang sama juga lah. Dia tanya Ustaz, kalau lah orang ni buat masalah hutang ni sampai di Mekah nanti kena salak di anjing lah, dia nampak bayangan, terbayang-bayang rupa orang tu macam puaka tuang hutang tu mari duduk depan dia. Saya jawab cara ringkas je lah. Saya kata memanglah orang pergi bawa masalah ni, dia bila sampai di Mekah boleh jadi dia dah insaf. Dia tengok orang lain baik semua ni, aku buat lagi hutang orang. Jadi mesti dia nampak muka orang yang tuang hutang dia tu, mesti dia nampak. Jadi nampak itu bukan hantu tu. Itu adalah bayangan dia sendiri. Dan ada masalah kejiwaan dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita nak cerita benda yang ajaib, yang orang setengah orang dia suka cerita pelik-pelik di Mekah. Saya takut nak cerita pelik ni kerana takut orang nak pergi Mekah nak cari cerita pelik aja pula. Jadi bawa majalah yang misteri yang apa itu bimbang kita nanti. Mekah bukan itu tempatnya. Mekah adalah merupakan tempat mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari keampunan Allah, mencari limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Apa kata kalau kita bagi soalan terakhir kepada Cik Omar Amin untuk tanyakan soalan kepada Ustaz. Silakan Cik Omar Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor, saya nak minta pandangan tentang individu yang tidak menghadiri kursus haji, tetapi beliau hanya mendapat maklumat melalui website lah, kan? Adakah maklumat yang diperolehi itu cukup dan benar? Macam mana, minta pandangan Profesor? Okey, terima kasih Cik Amin. Manulah Ustaz, zaman sekarang zaman IT canggih kan. Guru depan kita, laman web atau website tersebut, Facebook lah dia ada. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Cik Muhammad Amin. Memanglah hari ini rujukan saya bertugas di kolej dan juga mana-mana tempat. Saya tengok kebanyakan rujukan hari ini orang tak rujuk dengan kitab lagi dah. Semua yang menjadi rujukan dia iaitulah www. Itulah kitab rujukan kita pada hari ini. Jadi pokok persoalannya, ini di antara persiapan yang perlu ada, iaitulah belajar hukum hakam haji. Kalaulah seorang ini tak mampu nak pergi berbelas siri, 10 siri yang dianjurkan oleh pihak penganjur, pihak pengurusan haji contohnya, tetapi tuan masih lagi perlu mempelajari, cari ustaz-ustaz yang ada, petugas-petugas itu sendiri kalau kita terlalu sibuk contohnya. Ataupun waktu hari kursus itu kita kena kerja lain. Tapi jangan lari daripada tanggungjawab belajar. Kerana haji ini buat kerja. Haji bukan teori, bukan membaca. Siapa kata saya pergi membaca haji di Mekah? Ada? Tak ada. Baca haji ini Quran, orang baca Quran. Tapi haji ini adalah merupakan amalan. Kerja yang kita kena buat. Jadi nak buat satu kerja, macam kita beli alat-alat elektrik contohnya. Kan ada katalog dia tu. Cara-cara nak pasang, cara nak apa. Tapi tengah duk baca pun, betul ke? Ada kalanya terbalik juga pasangan. Jadi kita nak buat haji ni, kalau setakat teori, ya baca je dalam internet, baca je, tak belajar, tak kursus, tidak dibimbing, maka saya bimbang orang ni akan mencelarukan dirinya sendiri. Yang lebih teruk lagi, dia celarukan orang lain pula. Ustaz tu kata begini, dia cakap macam ni. Ini yang mencelarukan masyarakat kerana kita sendiri yang menjadi ahli fatwa, terutamanya dalam bilik-bilik jemaah haji itu, ini jadi masalah.
Kalau setakat diri dia seorang, saya boleh tahan lagi. Tapi dia memberi fatwa pada orang lain pula tu. Cakap macam ni, akhir sekali ustaz yang duduk jaga di maktab apa, ustaz tu pun kena condemn lagi. Dia kata ustaz ni apa tahu, dia kata. Saya ni international punya fatwa ni. Itu jadi masalah kita sekarang. Jadi kita nasihatlah tuan-tuan muslimin dan muslimat bakal haji dan hajah sekalian supaya kita belajar. Kursus haji itu bukan sia-sia. Kalau tuan tak sempat, kita boleh pagi ustaz-ustaz. Anak kita boleh tuition. Takkanlah bapak tak ada tuition untuk haji, insya-Allah. Nanti saya buka kelas tuition haji dengan Ustaz Fauzi, insya-Allah. Okey, terima kasih. Jadi tuan-tuan puan-puan, ibarat kata pujangga, siapa yang berguru tanpa guru, belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Lebih bangi dia akan merosakkan kehidupan kita, merosakkan ibadah kita dan merosakkan ibadah orang lain. Apapun, kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua sebab orang kata apa, terus bersama dengan kami Al-Kuliah cerita bab prahaji. Walaupun kita muda dan kita rasa benda tidak ada kena-mengena kita, sebenarnya dia ada kena-mengena sebenarnya. Apatah lagi kalau anda adalah ahli keluarga bakal jemaah haji, anda kena tahu juga benda ni. Sebab walaupun yang pergi haji tu ayah kita, mak kita, tapi kita di rumah kena tahu. Jadi sebelum itu untuk makluman anda semua di rumah, kita minta maaf sebab kita tidak dapat mengambil SMS ataupun email sebab kita ada apa pun kita ada cadangan soalan yang anda telah bagi dan blok-blok yang kami sempat ambil, kami akan tanya kepada ustaz nanti, insya-Allah. Jangan bimbang, jangan risau, soalan tetap ada, insya-Allah. Cuma tanya ustaz lah, ustaz, tentang ahli keluarga ni. Ada orang dia dapat 10,000 ustaz, 10,000 ringgit ni, terus dia pergi haji. Anak bini makan apa agak-agak ya? Makan bihun sufi saja ke? Bagus juga, tidak masalah, tapi takkan ni saja nak makan. Jadi minta pandangan ustaz, apa yang perlu kewajipan bakal jemaah haji kepada ahli keluarga yang ada di rumah dan sebagainya. Silakan ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Tentang tanggungjawab jemaah haji terhadap orang-orang yang akan ditinggalkan. Jadi sebagaimana yang pertama sekali, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita doa, astagfirullah dinakum, astagfirullah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Aku tinggal kamu semua ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang di rumah pula ucap selamat jalan kepada orang yang nak berangkat itu dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita pergi selamat jalan, selamat balik, itu je doa kitanya. Tapi ada doa-doa yang tertentu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masalah tanggungjawab. Jadi sebagaimana disebut oleh tuan pengurusi tadi, ada setengah orang ni dapat duit cukup-cukup untuk pergi haji. Tapi dia tak ada pula belanja nak tinggal kepada isterinya, nak tinggal kepada anaknya, nak tinggal kepada orang yang di bawah tanggungjawabnya. Maka ini juga termasuk dikira orang yang tidak mampu. Kerana di antara kemampuan itu, dia ada tambahan pergi dan dia ada pula bekalan untuk ditinggalkan selama dia tidak ada di tanah air itu, di rumahnya itu, kepada keluarganya yang ada. Ini bukan hanya dalam haji saja. Ada juga di kalangan umat Islam ini suka mengembara, pergi ke sana sini, duduk di masjid sana sini, dan anak-anak di rumah terbiar. Isteri terpaksa pergi bekerja mencari nafkah sendiri dan anak-anak ditanggung oleh isteri. Suaminya duduk di Mekah, duduk di masjid-masjid, iktikaf di sana sini. Ini juga satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga. Maka kita selain daripada kita tanggungjawab kita tadi, kalaulah kita mempunyai kemampuan yang cukup, kita dah boleh pergi dan orang rumah kita pun pergi juga. Anak kita banyak lagi bekalan yang boleh kita tinggalkan. Banyak ribu duit ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat bakal haji dan hajah sekalian, jangan lupa anak kita mestilah kita tinggalkan kepada orang yang amanah, orang yang bertanggungjawab terhadap mereka. Jangan tinggal kepada orang, setengah orang dia kata tak apa, saya percaya dengan bibi saya tu, bertahun-tahun duduk dengan saya. Dialah jadi ibu, dialah jadi mak kat rumah tu. Betul kan tuan-tuan muslimin dan muslimat? Anak-anak adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan hanya tinggal biar begitu saja. Biarlah ada mak saudara dia, ada nenek dia, ada atuk dia, orang yang mampu mendidik anak kita. Jadi kita bimbang, kita ada ibadat. Anak kita di rumah buat apa tak tahu. Di zaman hari ini, zaman fitnah, di zaman orang pintu fitnah yang begitu terdedah, begitu luas, bahaya tuan-tuan. Jangan kita ingat, kita bimbang kerana bila kita tinggal mereka tanpa kawalan, kita balik nanti perkara lain pula yang kita dapat. Itulah di antara perkara yang perlu diambil perhatian.
insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kita cek lagi soalan-soalan yang menarik Ustaz ya. Ini satu lagi ni. Sebagaimana kita maklum Ustaz dan anda semua ya. Salah satu orang kata apa, sebelum kita pergi haji biasanya bakal jemaah haji hajah dia akan buat kenduri doa selamat dan sebagainya, jamu jiran-jiran makan, dan sebenarnya mereka nak maklumkan supaya mereka ni nak pergi haji. So ada orang nak bersedekah, bolehlah bersedekah, ada orang nak minta maaf dan sebagainya. Tapi ada satu lagi Ustaz, satu trend ni, dia tak mau buat kenduri, dia tak mau hebah-hebah sebab dia takut riak. Senyap-senyap dia pergi Mekah seorang-seorang dia. Isteri pun tak tahu. Orang tanya isteri, yuk nak yuk pergi haji barangkali. Isteri pun tak tahu Ustaz, isteri tak tahu sebab dia tak mau. Kalau orang negeri Ustaz, cik isteri kembar dia kata apa? Tak usah geger lah, tak usah geger. Dia tak mau heboh, tak mau riak. Itu niat dia Ustaz. Betul ke tak betul cara tu? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Masalah riak ni bukan duduk di kenduri itu. Yang benarnya duduk di hati manusia itu. Jadi kalau kita tak kenduri pun, kita pergi senyap-senyap, dalam perjalanan kita dah fikir, akulah manusia yang paling zuhud dalam jemaah haji ni. Itu ada cerita lain pula. Orang lain semua kenduri semua. Cuma cara kita berkenduri itu ialah kita buat bersederhana. Sekadar orang kata nak panggil keluarga yang terdekat, kawan-kawan datang ke rumah. Kita mudah-mudahan mereka juga mendoakan kita selamat pergi, dan kita ini perjalanan yang tak tahu. Kerana itulah ulama mengibaratkan perjalanan kita ke haji ni seperti berjalannya manusia pergi keluar ke kubur dan keluar daripada kubur berjalan. Jadi ini satu ibarat. Kerana itulah orang haji diminta supaya berpakaian putih, pakai kain putih ni seolah-olah kita pakai kain kafan. Keluar daripada kubur kita, yakhrujuna minal ajdasi sira'an, keluar daripada kubur mereka dalam keadaan segera entah mana nak pergi. Jadi orang nak pergi haji, kalau kita nak pergi balik kampung, kita tahu berapa jaraknya, nak pergi ke mana. Tapi orang nak pergi haji ni tak tahu nak pergi mana. Dia tahu dia pergi Mekah, tak daripada Mekah tu nak pergi ke mana. Jadi jarak perjalanan walaupun kita tahu step by step, tapi tak tahu bagaimana keadaan, kerana dia bukan kampung kita, bukan negeri kita, dan apa benda yang kita nak buat pun kita tidak tahu. Jadi masalah nak pergi senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, itu pandangan dia. Tapi kalaulah pergi senyap tu kerana takut riak, takut orang semua yang anggapan yang disebut dalam soalan tadi, saya rasa itu kurang tepat. Tidak jadi masalah kita panggil kenduri kendara. Kerana di antara tuan-tuan muslimin dan para penonton sekalian kena ingat, ada hadis Nabi mengatakan dawu mardakum bis sadaqah. Nabi mengatakan ubatilah orang sakit kamu dengan sedekah. Jadi kita bagi makan kepada orang, bagi apa. Ini pun termasuk di kalangan menyatakan syukur pada Allah SWT. Kita terpilih pada tahun ini untuk menunaikan fardu haji. Berapa ramai lagi kawan-kawan kita yang daftar tahun ini, pihak pengurusan mengatakan kamu boleh pergi tahun 2030. Seorang makcik tu terkejut, dia tengok. Dia kata 2030. Dia tengok ya. Kebetulan saya ada di pejabat itu. Saya tengok, makcik ni cukup ke 20 tahun lagi ni? Cukup dia punya bajet umur tu. Jadi kita yang boleh pergi ni alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terpulanglah masing-masing. Yang pentingnya janganlah tak nak kenduri ni kerana apa? Kerana alasan. Berkenduri kerana nak ria pun salah. Dua-dua tu salah, dan berkenduri dengan cara pembaziran pun salah. Jadi kita buatlah secara bersederhana. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu secara sederhana, insya-Allah. Okey Ustaz, ada satu soalan lagi Ustaz yang cukup menarik ni. Semua dah ada dari segi keuangan, kesihatan, dari segi apa-apalah semua dah ada. Tapi bila orang tanya kenapa tak pergi haji, dia akan jawab sebab belum sampai serunya. Jadi apa komen Ustaz tentang masalah belum sampai seru? Biasa kita dengar cerita bab nikah kan, tak sampai jodoh. Ni cerita bab haji tak sampai seru lagi Ustaz. Kenapa tak semayang tak sampai seru lagi? Jadi seru macam mana yang diharapkan oleh mereka? Silakan Ustaz. Terima kasih. Masalah isu tak sampai seru ni, iaitulah isu yang besar kalau kita bincang dalam bab arkanul iman, dalam bab rukun iman, dia duduk di masalah qada dan qadar. Jadi masalah ketentuan Allah SWT dan usaha manusia. Jadi apakah boleh kita hanya menunggu takdir Allah SWT tanpa usaha? Jadi kita duduk ya, kenapa ni? Tunggu takdir Allah SWT. Kalau Tuhan takdirkan saya makan hari ni, saya tak masak nasi pun, nasi datang ke mulut saya. Itu nak kata. Jadi kita tak nak usaha. Duit dah ada, kenapa tak pergi? Tak sampai seru. Pernah ke daftar di tabung haji? Tak daftar lagi. Pernah ke tidak pergi masuk buka akaun pun tidak lagi. Jadi itu menunjukkan bahawa orang ini memang tidak berusaha sendiri untuk pergi. Jadi alasan itu satu alasan yang bermasalah bagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan para muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita kena ingat, terdapat larangan-larangan daripada Nabi SAW dan juga dari kalangan para sahabat
yang mengatakan ta'ajjalul hajj. Segeralah orang yang dah mampu, segeralah pergi haji. Kerana kamu tak tahu, kamu ada ke surat jaminan bahawa kita tak sakit dalam masa 5 tahun ni? Ada jaminan? Tidak ada jaminan. Kerana itulah ulama dalam mazhab Syafi'i sewaktu mengatakan bahawa haji ini wajib tapi alat tarahi, boleh ditangguhkan. Tapi mereka juga membuat syarat. Dengan syarat yang pertama sekali, ada jaminan bahawa kita tidak fakir. Mana kita duit yang ada mampu hari ini tak akan jadi miskin. Tapi insya-Allah tak miskin. Jaminan yang kedua, apakah yang kamu sihat hari ini, kamu mampu untuk sihat sampai 5 tahun lagi. Ini saya rasa ahli perubatan pun tak berani nak buat keluar satu statement, satu sijil bahawa kita sihat 5 tahun lagi. Boleh tidak? Jadi memang tidak ada jaminan. Jadi kerana itu tak boleh kita kata aku hanya menunggu takdir Allah Taala. Tidak. Memang satu benda ditakdir oleh Allah Subhanahu Taala, tetapi usaha manusia itu. Jadi kita kena faham dalam masalah qada dan qadar ini perlu pada penelitian. Kalau orang nak pergi haji pun juga ada juga yang silap dia. Dia kata alhamdulillah ustaz, boleh jadi Allah Taala takdirkan saya pergi haji tahun ni. Tuan-tuan dan para penonton sekalian tengok, apa kalimah yang kita selalu guna? Boleh jadi. Tuhan dah takdir saya pergi tahun ni. Dalam sudut bahasa Melayu, boleh jadi tu pasti ke tak pasti? Tak pasti. Benda ni kita confirm dah pergi dah haji. Allah Taala pilih dah kita. Kenapa guna perkataan boleh jadi? Guna alhamdulillah, Allah Taala takdirkan saya pergi haji tahun ni. Alhamdulillah. Itu kata-kata boleh jadi itu bahasa orang Melayu. Orang Melayu kita ni kalau dia meniaga besar mana pun, encik buat apa sekarang ni? Meniaga sikit-sikit. Kalau orang Kelantan kata buat bisnes koho-koho dia kata. Jadi apa koho-kohonya dah berpuluh ribu sebulan tu, sikit-sikit lagi. Itu adab orang Melayu, tak apalah dari sudut percakapan biasa. Tapi dalam masalah qada qadar, itu kita kena betul percakapan kita insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Barangkali ada masa sekali lagi Ustaz tentang apa pun kita rehat dulu ya, boleh dah? Kita rehat dulu seketika sebab banyak soalan ni. Saya tanya Ustaz tentang benda yang tak patut berlaku tapi dilakukan oleh jemaah haji. Apa pun kita dengar selepas ini insya-Allah ya. Jumpa selepas ini. ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kita dah sampai ke blok yang terakhir pada petang ini, cerita bab pra-haji. Ini satu penting, isu sangat penting lah saya sebut kepada anda tadi ya. Perkara yang tak patut berlaku tapi kadang-kadang berlaku juga di kalangan jemaah haji. Ini tak ada nyata dalam kursus ya. Ini berkaitan benda-benda khurafat Ustaz Dr. Abbasi ya. Kadang-kadang sampai ke peringkat dia pergi haji sambil-sambil tawaf, dia gunting kelambu Kaabah, pelaris meniaga walaupun bisnes koho-koho dia gunting juga. Ada juga yang kadang-kadang dia ambil batu kat Padang Arafah nak buat tangkal cepat jodoh ya, bantu Jabal Rahmah tu. Cepat jodoh kononnya simpan dalam poket pergi kan. Jadi apakah benda ni perlu dibuat oleh jemaah haji? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Tentang perkara-perkara khurafat yang tidak ada asal lah daripada Islam ini, kita haraplah kepada bakal-bakal haji dan juga orang yang pergi ke tanah suci pada kalangan orang umrah, jangan suka sangat terikut dengan orang. Sampai di Mekah tengok orang tarik kelambu Kaabah, kita pun tarik juga. Yang gunting tu memang berlaku. Pada malam, pada waktu yang ramai, lepas tarawih malam 27 contohnya, memang kelambu Kaabah cari. Cari pula. Pergi dekat Maulud Nabi. Ada setengah orang dia kata, Ustaz tunjuk saya Maulud Nabi. Saya ingat dia nak pergi tengok tempat sejarah. Dia kata, kenapa? Tak, saya nak pergi berdoa di sini tempat yang paling mustajab. Saya kata, Kaabah kamu tinggal. Pergi cari Maulud Nabi. Itu cerita. Pergi ke Madinah pula, ini masuk semua tiang. Ada satu cerita, saya tengok orang ni macam nak menoreh dalam masjid Nabi. Menoreh tahu? Menoreh getah. Dia pegang semua tiang. Satu tiang. Rupanya, dia ambil berkat. Dia peluk semua tiang tu. Jadi, saya ingat dia nak cek tiang tu berapa batang. Rupanya dia peluk semua. Jadi, pergi gosok-gosok tempat-tempat yang sejarah, pergi mencari tempat-tempat. Sampai di Ja'ranah, di Telaga Ja'ranah tu, dia pergi beli air kat situ. Saya kata orang kita ni memang terlupa betul. Air yang paling yang paling istimewa dalam dunia ini, air Zam-Zam. Yang kamu pergi Telaga Ja'ranah tu buat apa? Itulah masyarakat kita ni. Pergi ke Madinah pula suka ambil debu-debu tanah di Madinah bawa balik. Yang saya terkejut satu kes berlaku. Dia pergi ambil debu tanah di perkuburan Baqi'. Masuk dalam air ni nak ambil berkat.
Kebetulan ada jemaah bagi tahu, saya pergi cepat. Waktu saya masih belajar, saya kata, buat apa ni? Dia kata, ini berkat Ustaz, ni barakah ni. Kenapa? Air daripada kubur, tanah debu, kubur bakit saya ambil. Saya kata, ni air mayat ni kamu minum ni. Nak termuntah dia orang tu. Jadi janganlah buat benda-benda yang tidak ada asas ini. Duk tikuk-tikuk orang sangat. Yang berkat yang untuk kita bawa balik daripada Mekah, Zam-Zam. Berkat yang kita nak balik daripada Madinah, buah tamar. Itu yang kita bawa balik. Yang lain-lain itu berkat tu sama ya. Kalau bawa balik kopiah banyak-banyak pun tengok made in China. Itu je yang kita ada. Jadi itulah tuan-tuan satu nasihat yang saya kemukakan kepada bakal haji dan hajah sekalian. Okey, itulah nasihat yang sangat berguna kepada anda semua bakal haji dan hajah ya. Apapun Ustaz, semua para jemaah haji mengharapkan satu benda lah, title ataupun gelaran ataupun pangkat ataupun darjat yang bernama Haji Mabrur. Jadi boleh tak Ustaz cerita sikit tentang apakah itu mabrurnya? Mabrur kat sana ke atau mabrur kat lepas balik ke Malaysia ke? Mabrur di mana mabrurnya Ustaz? Silakan Ustaz. Baiklah, tentang haji mabrur semua orang nak. Kerana Nabi SAW bersabda, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza' ilal jannah. Haji yang mabrur itu maksudnya haji yang diterima. Apa maksud haji yang diterima? Haji yang cukup syaratnya. Haji yang sempurna rukunnya. Haji yang sempurna amal-amalnya. Jadi bila kita pergi haji sekarang ni, macam-macam haji orang gelar sekarang ni. Kadang-kadang saya pun tak jumpa nama-nama dalam kitab-kitab, memang tak ada. Haji Express lah, haji tu haji ni semua dia nak buat, nak ringkas je. Jadi kenapa? Tak nak buat haji. Yang ni Ustaz, wajib ke sunat? Yang ni sunat. Sunat beres, tak payah buat. Dia boleh beres apa amalan haji. Jadi kita kena ingat, amalan haji, dia ada rukun, ada wajib. Rukun kalau tak buat, tak sah haji. Wajib kalau tak buat, jangan terus cakap. Kalau tak buat, kena dam. Tak. Kalau tak buat, dengan sengaja, tuan berdosa. Itu yang besar sekali. Kalau tak buat dengan sengaja, kita berdosa kerana meninggalkannya. Dam tu nombor 2. Orang yang kaya-kaya banyak duit, apa dia heran dengan dam? Nak minta berapa puluh ekor kambing pun tak ada masalah. Tetapi dosa kita, kesalahan yang kita lakukan itu yang besarnya. Jadi bagi untuk menjaga haji mabrur, maka semua syarat, semua yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan khudu anni manasikakum. Ambillah amalan hajiku ni dan ambil amalan haji kamu daripada apa yang aku buat. Jadi semua yang Nabi kita buat dengan wukuf secara sempurna, dengan tawafnya, dengan melontarnya, dengan apa, kita ikut semua sekali. Itulah syaratnya untuk mendapat haji mabrur. Dan satu lagi yang dapat saya kongsikan di sini itulah, buatlah persiapan yang rapi sebelum kita motivasikan, sebelum sampai di Arafah. Arafah ni waktu wukuf hanyalah bila masuk waktu zuhur, berakhirnya dengan maghrib. Itu waktu yang afdal yang patut kita lakukan. Saya kira-kira lebih kurang dalam 5 jam setengah. Maknanya kita ada 330 minit. Tuan-tuan bayangkan, 330 minit. Daripada sekarang, buka komputer atau buka kertas dekat depan rumah kita, kita bagikan di antara minit itu dengan apa yang kita nak minta dengan Allah SWT di Arafah. InsyaAllah. Saya dah motivasi ramai di kalangan jemaah haji. Mereka mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, kita dapat bimbingan yang baik. 330 minit. Ini dengan senarai yang kami buat, tak cukup masa. Kalau tak ada senarai, tuan-tuan baca 10 minit, lepas tu pergi cari unta yang saya sebut tadi. Jadi orang lain pergi dapat haji mabrur, kita dapat haji lain yang kita dapat. Na'udzubillah min zalik. Jadi cubalah beri nasihat kepada jemaah haji supaya guna sepenuh masa yang ada untuk beribadat kepada Allah Taala. Lebih-lebih lagi di Arafah, 330 minit itu satu masa yang cukup singkat. Kalau kita nak senaraikan dengan kehendak-kehendak kita, yang kita nak munajat kepada Allah SWT, yang kita nak mengadu kepada Allah, kita nak mendah diri, tawadhu, tazallul, takhasyuk kepada Allah SWT di bumi yang bertuah itu, insya-Allah taala. Okey Ustaz, itulah tuan-tuan dan puan tentang kupasan iaitu haji mabrur. Barangkali ada seminit Ustaz tentang nasihat Ustaz kepada semua bakal jemaah haji yang sedang susung beg, baju dan sebagainya. Silakan Ustaz, seminit dua. Jadi alhamdulillah, di akhir perbincangan yang dapat saya sebutkan di sini, iaitulah yang pertama sekali, kita ulang balik apa yang saya sebut tadi. Persiapan yang paling utama sekali selain daripada barang-barang kita, iaitulah persiapan kita nak menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman di hari Arafah. Pada petang hari Arafah, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, Ya malaikati, unzuru ila haula, ja'uni syu'san ghumran. Wahai para malaikat, tengoklah hamba-hamba aku yang ada di bumi Arafah pada hari ini. Mereka datang dalam keadaan berdebu daba, rambut yang tidak terurus kerana dalam ihram. Ma arad haula, apa yang mereka mahu daripadaku. Para malaikat, Allah Ta'ala dah tahu semua orang datang ni nak keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Ta'ala tanya malaikat ini, nak cabar malaikat supaya mereka dapat merasai bahawa ini satu kelebihan kepada orang yang berada di bumi Arafah. Malaikat mengatakan, Ya Allah,
wahai Tuhanku, mereka datang kerana mengharapkan keampunan Engkau ya Allah pada petang hari Arafah. Allah SWT berfirman kepada malaikat, Ashhidu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikanlah. Semua orang yang ada di bumi Arafah ini telah aku memberi keampunan kepada mereka. Inilah waktu yang cukup saat. Karena itulah orang-orang saleh di zaman dahulu, apabila hampir waktu maghrib di bumi Arafah, mereka akan menangis kerana bimbang mereka tidak mendapat apa yang disebut oleh Allah SWT. Ashhidu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah malaikat, aku telah memberi keampunan kepada mereka. Alhamdulillah. Jadi itulah di antara yang kita nak, iaitu keampunan Allah SWT. Itulah sebaiknya. Terima kasih Ustaz ya. Mudah-mudahan kita dapat haji yang mabrur tuan dan puan, bukan haji ekspres, bukan haji ke lambu Kaabah dan bukan haji unta. Insya-Allah ya, dapat haji mabrur. Saya doakan kepada anda semua insya-Allah. Apa pun puan, terima kasih Dr. Abdul Masid, terima kasih kepada penonton di studio ataupun di mana saja. Kita jumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then how great the Creator, and its stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings. Bow down for the shepherd guiding him home. But how many